Ui. Ah. Ah. Aduh. Di manakah gerangan Tuan Ambah? Keluar kau cepat. Di mana kau cepat? Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Dato' Kusairi. Syuk. Ya, Khabar? sihat. Alhamdulillah. Lama tunggu. Saya yang patut cakap lama tunggu. Saya minta maaf lah. Saya, awak tahulah, datang naik basikal kali ni. Berbeza kalau awak tengok season lepas, saya paling awal. Sebab season lepas semua sport car. Tu dia belakangnya. Tapi saya pelik sikit lah. Bajet tak tahu pergi ke mana. Sebab dia sport car dah ambil, tapi dia bagi ni. Syuk apa sekalipun, baik untuk kesihatan basikal ni. Betul juga Ya. Faham. Takkanlah saya seorang kena bawa. Syuk nak tanya, semua benda kena adil. Okey. So, awak saya akan test. Boleh bawa ke tak boleh bawa basikal? Basikal ni? Ya, basikal ni. Sebab dalam Syuk nak tanya kali ni, kita memang mengamalkan konsep tradisional di mana kami akan membawa peralatan-peralatan tradisional. Baju, transport, pot lepak, semuanya tentang tradisional betul. Termasuklah kuih-kuih yang kita akan amal. Betul? Tak habis borak lagi? Biadablah tetamu tinggal hos macam ni. Betul? Dah lah kena jalan kaki ni, betul? Dia ingat dia banyak berlakon cerita lawan, aku takut kot. Betul. Tak. Ini bukan game show. Tahu? Ini bukan game show yang awak bawa basikal saya kejar, bukan. Ya ke? Dia kita sembang santai. Sorry. Okey. Okey. Nama kan Syuk nak tanya. Awak kena tunggu saya tanya dulu. Oh, okey. Nak tanya apa? Satunya awak kena bawa saya naik. Saya test awak. Okey, itu kejap lagi. Sekarang ni saya nak tanya pasal perkembangan peribadi awak. Perkembangan kerjaya awak macam mana? Kerjaya. Saya sebenarnya ada satu filem yang tak habis shoot lagi shoot. Sebab tu hari terpaksa diberhentikan sekejap sebab PKP. Okey, ini yang dengan Nik Amir. Dengan Nik Amir. Title tajuk dia adalah Imaginor. Imaginor. Ya. Wow, tajuk dia macam dahsyat. Dia filem pasal apa? Dia agak misteri sikit lah. Kisah seorang ni yang dia tak pasti sama ada perempuan yang ada jumpa dia tu dalam mimpi ataupun realiti. So dia misteri sikit lah. Itu yang Imaginor. Okey, betul. Sebenarnya kita dah tahu betul memang power berlakon. Setiap drama yang awak berlakon boleh dikatakan karakter apa sajalah. Letaklah Tok Kadi ke, awak jadi watak komedi ke, serius ke, semua jadi. Cuma sekarang kita nak tahu macam mana betul boleh sebenarnya terjun dalam bidang lakonan ni. Sebenarnya Syuk, saya tak pernah mimpi pun nak jadi pelakon. Tak pernah pasang cita-cita pun. Ya, saya bermula sebagai pekerja belakang tabir. Tapi masa sibuk buat kru ni, saya tak pernah pun bila tengok orang berlakon, saya tak pernah mimpi macam satu hari aku nak duduk depan kamera. Maksudnya awak macam kru-kru yang tengah shoot kita ni lah? Ya. Bidang terjun asalnya. Sebab ekstra tak datang, jadi saya dipanggil untuk gantikan. Lepas pada situ, watak apa yang ditawarkan tu menjadi lebih berat, lebih ada watak, lebih ada skrip. Langsung saya jatuh minat dan inilah benda yang saya buat. Okey, saya nak tanya awak. Ya. Awak sendiri dah power berlakon, tapi kalau pelakon-pelakon Malaysia yang awak idolakan sebenarnya? Ramai dan kebanyakan yang saya suka semuanya utama lah. Okey. Contohnya macam Abang Sidi Oraza. Datuk Rahim Razali. Oh, power. Yalah, angkatan-angkatan tu lah. Awak petik lelaki je ni, perempuan? Perempuan ya. Saya pun ramai juga. Fatimah Bakar, Cikgu. Cikgu Teacher Fati. Siapa lagi ya? Muda sikit lah. Muda. Intan Najwa? Tak nak sebut. Nanti orang kata bias. Betul. Tak adalah. Tak adalah. Saya selesa bekerja dengan semua orang. Dan betul. Kita ada ramai pelakon wanita yang bagus-bagus sebenarnya. Itu. Sebenarnya saya lebih kepada nak ajak awak lepak pot saya sebenarnya. Pot mana tu?
Port ni memang baik. Semua tempat dia memang banyak kawasan tradisional. Makanan pun baik-baik betul. Kat mana? Belakang ke mana? Lebih kurang depan sikit lah. Depan sikit, Betul. Betul. Kan saya kena naik dengan awak. Bencilah lakonan dia ni. Sebenarnya Syuk, saya masih lagi belum dikurniakan anak. Oh, okey. Walaupun dah 12 tahun. Setelah penat, awak tinggalkan saya. Akhirnya kita dah sampai kat tempat ni. Saya tak puas hati. Saya nak ajak awak berpantun pula. Apa lagi? Kalau kita kat tempat-tempat macam ni, memang saya akan Baiklah. mulakan dengan pantun. Baik, jual. Baik. Produser kita namanya Kak Yung. Okey. Tibalah kita di Laman Dayung. Itu je, 2 kerat je. Oh, okey. Laman Dayung Okey. diberi nama. Okey. Kuih apa kat ini? Lari. Awak tak payah buat soalan PSR tu. Alah, Diberi nama. Kasih Chan Kuih apa lah, kat kasih ini? Chan lah. Kasih Chan lah, Syuk. Okey. Saya kasih Chan. Manakan awak pun dah tanya nama kuih ni. Okey. Ini nama dia, kuih ni nama dia Getas. Getas. Ataupun nama lain dia Kemplang. Tradisional kuih lah ni. Kuih tradisional. Oh. Cuma saya tak pasti sangat dia berasal pada mana. Tapi konsep dia sebenarnya sama macam cucuk keria dah. Sila. Cucuk. Oh, okey. Cucuk keria yang Boleh kita cuba, bukan boleh. kebiasaan, Bukan betul. Bismillahirrahmanirrahim. Setakat ni kuih-kuih tradisional kita tak pernah mengecewakan. Betul? Betul, konsep keria. Konsep dia keria kan. Cuma bentuk dia je lah. Lepas tu air dia betul pun awak kena rasa. Air dia apa pula? Air dia air teh tapi tetap rasa tradisional. Dia orang perah kejap lagi saya bagi tahu. Boleh minum? Boleh. Fikir 2-3 kali lah. Boleh betul. Bismillah. Dia perah guna tangan. boleh betul. Saya minum. Terima kasih lah. Terima kasih. Sesama betul. Inilah dia Syuk nak tanya betul. Kita memang akan bawa artis-artis lepak santai, borak-borak. Tadi kita dah ambil tahu tentang kerjaya awak. So sekarang nak tanya pasal peribadi awak sikit lah. Okay. Mungkin awak boleh cerita ke orang, rasanya semua orang tertanya-tanya tau. Beto ni dah berumah tangga ke tidak? Dan je semua orang tertanya. Betul. Kalau kita tengok luaran, sebab awak jenis yang memang mungkin tak kongsi tentang hal peribadi family. So kita tak tahu nak bajet. Kadang-kadang nampak macam single, dah ada orang try. Tak ada, bukan satu yang memang saya sengaja nak rahsiakan atau apa. Cuma ada benda yang saya boleh kongsi, saya kongsi. Yang lainnya sebab semua benda saya dah kongsikan ke diri saya kan. Jadi saya nak pegang satu benda yang special untuk saya je. Which is ianya adalah keluarga. Jadi, tapi tak adalah bermaksud yang saya rahsiakan 100% kehidupan peribadi saya. Ya, saya memang dah berkahwin. Apa? Ya, Syuk. Beto dah berkahwin? Dah menikah tahun 2008. Jadi sekarang ni dah 12 tahun lah. 12 tahun? Alhamdulillah. Jadi iyalah kita tahu awak dalam bidang glamour. Awak pun ada rupa. Betul lah. Carut Syuk. Sumpah lah betul. Awak boleh dikategorikan hero yang Terima kasih. handsome dan kalau perempuan tengok mesti perempuan nak try. Ada tak sedikit sebanyak macam mengganggu juga sebenarnya career ni dengan rumah tangga? Saya bersyukur sebab orang rumah saya, isteri saya dia cukup memahami. In fact dialah orang yang terawal yang push saya ke dalam bidang ni. Pada awalnya saya tak berapa yakin sangat kan, tapi dia yang push saya, dia yang bagi semangat, dia kata cubalah cuba. Dan akhirnya saya di sini. Tapi mustahil lah awak tak pernah kena macam orang DM. Lepas tu perempuan nak datang tangkap gambar. Jadi macam mana awak tahan benda tu? Mana yang logik untuk saya, maksudnya melayan contohnya orang nak ambil gambar, itu adalah asam garam pada saya. Yelah. Untuk kehidupan macam kita ni kan. Betul. Mana yang tak logik, saya cuba untuk jauhkanlah. Maksudnya ada juga orang try dekat DM hantar gambar. Taklah betul lah saya tanya. Saya tanya real lah. Ya. Ada dan saya jauhkanlah. Jadi Beto 12 tahun juga berkahwin. Ya. Berapa orang anak dah Beto?
Sebenarnya Syuk, saya masih lagi belum dikurniakan anak. Oh, okey. Walaupun dah 12 tahun, tapi itu bukan masalah Betul. buat kami berdua. Betul. Dua-dua tak ada masalah. Betul. Baik keluarga dia, baik keluarga saya. Betul. Tak ada masalah. Orang kata enjoy Betul. time honeymoon still. Okey betul. Ni sajalah tanya. Kita dua-dua pun faham, kita dalam industri, awak lebih lama daripada saya dan awak memang berlakon kan full time, tak ada bisnes lain. Saya tak reti buat benda lain, Syuk. Sama betul. Saya tu yang tengah risau ni. Sebenarnya bila kawan-kawan nasihat buat bisnes sebab ada bekalan kan. Betul. So nak tanya awak, pernah tak awak ada masalah daripada segi ekonomi? Pernah. Kita ada pasang surut. Betul. Lagi-lagi dalam market Malaysia kita kan. Kita juga banyak pelakon-pelakon baru yang muncul. Betul. Kan. Jadi tak ada, bukan salah ada orang, rezeki masing-masing. Betul. Dan saya pun sebenarnya jenis kalau pernah juga ketika yang memang tak ada job. Dan antara sebab dia, saya ni memang agak kritikal bab ambil job ni sebab saya cukup memilih, Syuk. Memang terus terang ni. Betul memang memilih watak. Saya memilih watak sebab apa? Sebab saya tahu saya ada dalam bidang ni bukan untuk mengejar glamour dan popular. Baik. Saya ada tanggungjawab yang lebih besar daripada itu. Jadi bila orang berikan watak, saya harus memastikan watak ataupun cerita tu ada sesuatu untuk penonton. Maksudnya patutlah saya tengok setiap yang awak berlakon, maksudnya awak kalau boleh nak tinggalkan kesan pada orang. Betul. Baguslah itu, baguslah. Itu yang saya cubalah kan. Setakat ni saya masih mampu untuk buat macam tu, Syuk. Ya. Kalau tiba-tiba macam tengok saya berlakon cerita naskah ataupun karya yang Beto berlakon cerita macam ni, maknanya dia terpaksa buat lah tu. Maksudnya terpaksa dah tak ada dah tak ada job lah tu. Sebab kita ada nasi nak kena letak atas meja. Betul, saya kita setuju, ada tanggungan kan, kita ada keluarga. Betul. Jadi kita kena fikirkan jugalah. Saya setuju dengan apa yang awak cakap sebab setengah-setengah macam kita tengok artis, contohnya kita ambil orang-orang yang kita tengok dekat filem je. Dia tak ada kat drama kan? Ya. Kadang-kadang kalau dia berlakon drama pun dia memang memilih. Tapi benda tu dia boleh buat sebab dia tahu dia punya income tu ada, sedap kan. Betul. Jadi macam kita ni sebenarnya betul macam awak dah ada plan tak untuk sustainkan benda tu? Setakat ni saya tidak plan apa-apa. Apa yang saya cuma boleh buat, saya cuba juga untuk memikirkan side income Pernah yang lain. try buat bisnes apa betul? Tak pernah. Jual boxer ke? Tak pernah. Saya bukan kemahiran saya untuk bisnes dan saya tak Langsung tahu. tak pernah. Saya tak reti dan saya tak tahu apa barang yang saya nak niagakan. Tolong jual barang orang, tolong jual barang orang. Itu mungkin. Pernah buat? Betul, tak pernah. Duta produk pernah lah. Pernah. Tapi tidaklah yang barang yang saya keluarkan sendiri. Saya belum terfikir lagi sebab belum sampai masanya lagi lah. Saya rasa boleh dah lah betul. Tapi apa barangnya? Kita tak naklah keluarkan barang yang asal boleh, yang macam sengaja nak ambil kesempatan atas. Betul. Kan? Betul. Sebab kau ada nama, kau jual barang, orang beli. Tak naklah. Kita nak barang yang bagus untuk orang yang membelilah. Mungkin tanjak. Idea. Mana pen kertas saya nak tulis. 30%. Okey betul. Ya. Kita dah borak-borak. Ini memang kita borak atas. Kejap lagi kita nak pergi lagi deep. Kalau ada soalan panas tentang Beto, mana tahu tiba-tiba Beto ada gosip ke. Tak payahlah. Kena. Kita kena pergi. Kejap lagi guys. Ini bukan apa yang dijanjikan tau. Oh, dia orang kata tak ada? Tak ada. Sebab mungkin Beto tak ada cerita panas. Tapi saya nak Google sekejap. Kita sambung balik dalam Syuk Nak Tanya guys. Jemput Beto, jemput. Yes, terima kasih. Di exaggeratekan benda tu. Yalah, storytelling. Betul. Itulah gunanya Dia nampak storytelling. lebih besar. Berkelah sambil memakan nanas. Dia pantun lah. Tibalah masanya ke soalan yang panas. Silakan Beto. Apa soalan dia? Saya tak nak jawab pantun tu. Kenalah. Cubalah sekali. Okey. Pergi memancing di Pulau Paya. Cantik tu. Apa soalan panas yang nak ditanya pada saya? Wah, ini kena. Ini okey. kena Beto. Bolehlah. Bolehlah. Okey, kalau kita nak tanya Beto memang clean lah. Kalau daripada segi skandal ke, daripada segi peribadi dekat set ke, kita langsung tak pernah dengar tentang disiplin Beto. Awak berjaya jaga benda tu lah. Dan awak punya branded Beto Kusairi tu cantik.
Cuma kita ada dengar awak Tadi baru kata clean. taklah Tapi ni cuma pula. Disiplin clean, disiplin clean. Okay. Awak merungut pasal skrip klise katanya. Awak pernah tengok skrip klise daripada segi lakonan. Tapi itulah realitinya kan. Itu memang realiti. Saya rasa bukan awak seorang je berbunyi tu kan. Ya, ramai lagi kawan-kawan. Dan kita terlalu disajikan dengan benda-benda yang biasa. Kononnya ini yang Mass market nak. mass market nak. Ya. Masalahnya pula, bila kita produce ataupun keluarkan produk ataupun karya-karya yang lebih berisi, yang lebih berkualiti, yang kat luar sana pula pergi download. Macam mana dia nak dapatkan pulangan untuk hasilkan benda yang bagus? Ya. Betul lah betul, saya setuju. Jadi dia dua-dua pihak memainkan peranan lah sebenarnya. Betul. Tak boleh salahkan sebelah pihak lah Tak maksudnya. boleh. So, kita ada keluarkan produk-produk yang bagus. Betul. Saya setuju. Bukan tak ada drama-drama dekat TV yang betul-betul meletup, Betul. pecah sampai belas juta dia punya view. Setuju. Tapi betul lah cakap awak. Jadi bila awak dapat skrip, bila awak tengok klise, so awak akan buat ke? Awak akan rela tak shoot? Begitulah. Nampaknya kan saya rela akan tak cuba. shoot? Ya, saya. Tak apa, mungkin saya anggap itu rezeki untuk orang lain. Mungkin saya anggap saya dah pernah buat watak tu dulu-dulu. Dan saya tak nak buat lagi sampai masa untuk orang lain lah pula cuba kan. Jadi saya ambil positif lah benda tu. Wih, saya rasa bangga lah. Maksudnya bukan senang tau nak dapat Beto Kusairi. Tapi awak sudi datang dekat shoot nak tanya. Ya, kawan. Alah. Jaga hati pun ya. Jaga. Betul. Tapi okey, ini sajalah saya nak tanya. Ini bukan saya cakap lah. Ada beberapa orang cakap yang saya tengok juga dalam skrip. Tadi saya persoalkan benda ni pada skrip writer. Saya kata betul ke ada orang cakap sebab Beto berlakon bagus. Apa dia? Jaga hati kawan. Ada orang cakap baru-baru ni awak ada berlakon dalam satu drama iFlix. Drama tu bukan tak bagus, lakonan awak semua okey. Dia macam tak berapa logik. Okey, faham? Sebab kita dengar tadi Beto memilih skrip. Tapi bila awak berlakon drama tu, macam mana pandangan awak? Okey, first sekali nak konsep lakonan dan storytelling. Baik. Cerita apa yang atas dunia ni yang kita tengok yang logik. Betul-betul logik. Kan, tapi orang tetap tengok, orang tetap suka. Betul. Tapi kalau kita buat sesuatu, kita takkan boleh puaskan hati semua orang. Betul. Macam kisah Lukman Hakim dengan anak dia dengan kedai, pergi mana-mana, dia setiap masuk kampung ada Tak je kena dengan kedai ada dia. je tak kena Betul, dengan betul, kedai betul. dia. Kan, jadi benda itu yang sama yang jadi. Jadi kalau kita nak buat macam mana pun tetap akan ada orang yang tak suka. Kita tak boleh nak puaskan hati semua orang. Okay. Jadi macam kalau kita tak logik. Bila kita tengok cerita Hollywood yang meletup-letup, yang macam kata John Wick, Betul. tak logik. Seorang Seorang fight satu. beratus-ratus. Beratus-ratus orang. Tapi orang suka. Betul. Tak ada pula cakap, yelah tak logik. Tak ada Ada betul. orang cakap. Tapi tak di-highlightkan benda tu. Jadi saya anggap ada orang yang tak suka, ada orang yang suka. Jadi itu adalah asam garam untuk kita dalam ni. Jadi benda yang boleh, benda baik yang penonton boleh ambil lah. Kalau mana yang tak boleh, yang tak baik tu macam tak logik ke apa ke, itu tu pulang pada penerimaan masing-masing. Secara tak langsung sebenarnya kita buat cerita tu memang sekadar untuk orang kata hiburan. Ya. Kita pun memang ada disclaimer apa? Betul, hiburan dan juga yalah, ada juga setengah naskah yang cerminan kepada masyarakat apa yang terjadi. Cuma dia di exaggeratekan benda tu. Yalah, storytelling. Betul, Itulah betul. gunanya Dia storytelling. nampak lebih besar. Nampak untuk lebih mencantikkan lagi, lebih warna. Kan? Cantiklah, baguslah. Awak tak teringin nak jadi pengarah ke betul? Sebenarnya pernah ada cita-cita tu. Cuma saya rasa saya belum bersedia lagi shoot. Pada saya untuk menjadi seorang pengarah ni, tanggungjawab dia sangat besar. Dan bukan, saya faham, saya bukan kata pandai, saya faham acting, saya faham technical, saya faham kamera, semualah. InsyaAllah saya tahu benda tu. Yang saya belum bersedia adalah macam mana saya nak handle orang-orang yang bekerja dengan saya. Yang lebih senior maksudnya? Tak, tim saya. Maksudnya dari sudut kepimpinan tu. Pada saya seorang director yang bagus adalah orang yang boleh handle tim dia dengan baik. Dari segi PR-nya, dari segi directing, dari segi macam-macam benda lah. Maksudnya satu set tu happy bekerja dengan pengarah tu? Itu satu. Dan untuk memahamkan seluruh tim yang kita menuju ke satu point. Untuk bagi semua orang faham, kita
bergerak ke arah satu poin. Sama-sama nak jayakan part masing-masing. Jadi saya tak ada benda tu lagi, Syuk. Saya masih lagi belajar lah bab untuk pikul ataupun handle tim saya. Pada pandangan awak sebagai seorang pelakon, awak rasa industri kita sekarang ni macam mana? Okey, kita masih lagi di tahap sedang mendaki anak tangga tu. Laju atau perlahan itu bukan soalnya. Yang penting kita sedang mendaki ke arah satu tahap yang lebih baik. Dan saya nampak itu dalam karya-karya yang kita terbitkan. Betul juga, betul juga. Tapi tak apa. Ini saya nak try awak duduk dekat tempat saya. Alamak, janganlah. Bukan jadi host. Kita sama-sama akan main satu kalau permainan nak tradisional. malu. Oh. Tak malu. Permainan tradisional. Oh, okey. Kita sama-sama lawan. Siapa kalah ada denda. Permainan tradisional, guys. Nak tahu apa? Selepas ni, Syuk nak tanya. Okey, kalau awak berani, siapa yang menang round ketiga dia menang semua. Baik, Beto. Yep. Kita bukan nak berentap daripada segi silat. Sebab saya tahu saya akan kena pukul teruk. Saya nak ajak awak bermain gasing. Kita akan bermain 3 pusingan. 3 pusingan. Siapa yang paling lama? Betul. Siapa jalan dulu, kita jalan serentak ke macam mana? Serentak takut terpakuk kaki masing-masing. Kata nak tengok siapa paling lama. Okey, boleh. Serentak lah. Okey. Okey. Awak kira lah, Okey. 1, 2, 3. Alah. Jadi? Tak. Tapi di luar kawasan. Di luar kawasan. Kamera tak pick up. Maksudnya bohong. Ada pula. Okey, 1-0. Baik. Saya terima dengan hati yang terbuka. Baru 1-0. Introduction, okey. Kita main best of 3. Baik. Saya akan tunjukkan ini bakat saya yang sebenar. 1, 2, 3. Dia ke belakang juga. Tapi macam mana tu? Syuk. Macam mana? Boleh terima? Sabar, Syuk. Terima dengan hati yang terbuka. Okey, kalau awak berani, siapa yang menang round ketiga dia menang semua. Awak berani? Saya rasa kesalahan tempat. Saya duduk kat sana pula. Saya beli. Okey? Betul. Ya. Siapa yang menang kali ini, dia akan menang semua. Pusingan akhir. Pusingan air. Sebenarnya 2 pusingan tadi, semuanya kita tak pakai. Baik. Okey, kalau kalah, Okey? apa dia punya... Awak kena kemaskan semua tempat laman dayung ni. Okey. Dia condong sikit. Okey. Alright. Okey, betul. Sedia? 1, 2, 3. Alah, dia keluar frame lagi. Walaupun jadi macam mana? Macam mana Syuk sekarang? Syuk. Oh Syuk. Begitulah. Silakanlah kata-kata akhir. Terima kasih kerana menjemput saya. Terima kasih Syuk kerana sudi menjemput saya dalam Tanya Syuk ni. Okey, jadi kita jumpa lagi insya-Allah. Tak nak. Itu je lah kot. Baik, betul. Balik elok. Bye. Tempat Grab sini. Baik. Dan guys, jangan lupa saksikan lagi Syuk Nak Tanya bersama siapa pula lepas ni untuk saya balas dendam dan saya akan pastikan dia lebih malu pada saya.